الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. الحمد لله، syukur lillah. Pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. Sambung daripada kuliah semalam, kita masih berada di bab isti'azah, iaitu bagi memahami lafaz isti'azah kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung diri kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam. Beberapa hari yang lalu kita telah pun mengupas tajuk isti'azah ini, dan kita telah pun mengenal siapakah iblis, siapakah syaitan, dan siapa pula golongan jin. Dengan memahami dan mengenal pasti yang mana iblis, yang mana syaitan, yang mana jin, insya-Allah kita akan dapat lebih memahami makhluk yang Allah ciptakan. Mereka itu sebagai sebahagian daripada, juga menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Kerana iblis dan syaitan berada bersama kita di bumi, mereka melakukan misi hidup mereka. Sebagaimana disebutkan semalam bahawa misi hidup syaitan sangat jelas. Itulah apa yang telah diikrarkan oleh iblis dahulu, bahawa mereka akan menyesatkan semua umat manusia. Itu sumpahan iblis. Dan hari ini nanti insya-Allah pagi ini kita akan melihat pula apakah sumpahan Allah. Begitulah dahsyatnya kita melihat marah dan bencinya iblis itu kepada Adam alaihissalam, sehingga seluruh keturunan dia berazam untuk menyesatkan. Kenapa? Karena dia sendiri telah sesat. Itulah. Kalau kita pun manusia, kerja kita dahlah kita sesat. Nak menyesatkan orang, maka samalah seperti iblis. Pagi ini insya-Allah tuan-tuan perempuan yang memiliki buku 7 ayat yang diulang-ulang, boleh melihat di halaman 40, buku cetakan baru, mungkin sekitar 43. Kepada yang tak ada buku, bukalah kitab terjemahan Al-Quran, ataupun paling tidak aplikasi Al-Quran di dalam phone pintar tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita belajar seperti biasa, dengan makna tuan-tuan dan perempuan sendiri berusaha juga bersama-sama kita mentadabbur. Ingat balik, saya mengulangi, mungkin ada tuan-tuan perempuan yang baru mengikuti kuliah kita. Tadabbur ini aktiviti yang sederhana saja. Makna kita mendengar kuliah, dalam waktu yang sama kita juga aktif berpartisipasi. Bermakna ada kertas catatan, ada pen, kemudian kita ada terjemahan Al-Quran, atau paling tidak aplikasi Al-Quran di dalam telefon pintar tuan-tuan perempuan. Ikutlah kaedah itu. Bila saya kata mari kita sama-sama melihat ayat, kita carilah ayat-ayat. Itu aktiviti yang bagus untuk melatih tuan-tuan perempuan membiasa diri dengan kaedah tadabbur. Di sini tuan-tuan perempuan akan merasai bahawa tadabbur ini satu proses belajar aktif
kita menggunakan seluruh indera ilmu kita untuk memahami Al-Quran. Di situ keberkesanan orang yang mentadabbur ini jauh lebih baik daripada kaedah-kaedah yang biasa. Sebab dengan bertadabbur ini kita menggerakkan seluruh mana pendengaran, penglihatan, hati kita untuk memahami apa yang dipelajari. Dalam waktu yang sama, kinestetik kita aktif. Kita bergerak jari-jari kita ni mencari maklumat. Buka, semak, menulis. Itu dia. Dari segi metodologi pembelajaran, makna kita menggunakan semaksimalnya seluruh indera yang Allah bagi pada kita. Itulah terbaik sekali untuk dapat ilmu. Dapat ilmu ni bukanlah susah sangat. Yang penting mau hati nak ada kemahuan, ada keinginan. InsyaAllah kita hari ini saya akan sambung lagi bab isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lafaz isti'azah ni saya dah sebut bahawa dia agak panjang. Mungkin memerlukan beberapa siri kuliah untuk menghabiskannya. Semalam saya sudah menyebut bahawa Allah mengingatkan kita di dalam surah Yasin, surah 36 ayat 60. Allah mengingat kita bahawa syaitan itu musuh bagi kamu, maka janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang jelas nyata. Ingat ni peringatan ini. Itu sebab bila kita ni, alhamdulillah bagusnya masyarakat kita ni rajin membaca Yasin. Jadi bila sampai ke ayat 60 tu, ingat balik. Allah ingatkan kita bahawa syaitan tu musuh kita. Jadi jangan sekali-kali kita ikut dia. Jangan sekali-kali kita nak menyembah dia. Minta tolong kepada dia dan sebagainya. Kamu kena ingat Allah kata bahawa dia adalah musuh yang sangat nyata kepada kamu. Jadi ingat ni itu. Hari ini insyaAllah kita nak melihat di mana tipu daya syaitan tadi. Syaitan, menurut syaitan di sini lebih merujuk kepada syaitan dari kalangan jin yang kita tidak dapat melihat mereka ini, tetapi mereka ini dapat melihat kita. Mereka ini dapat mendatangi kita dari hadapan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, seperti yang disebut dalam ayat yang kita baca semalam. Jadi ini yang kita nak bersedia menghadapi, ini musuh yang ini. Syaitan minal ins tu agak mudah kerana kita dapat melihat wajah mereka, kita dapat mendengar tutur kata mereka, kita dapat memahami watak perilaku mereka. Tetapi syaitan minal jin ni, yang ini yang kita kena kenal pasti betul-betul, memahami betul-betul di mana tipu daya dia. Ya? Talbis iblis. Yang itu yang kita kena faham. Pertama kita kena faham strategik mana strategik iblis dan syaitan ini. Ingat satu, mereka ini satu umat yang ada komitmen. Ada misi hidup mereka, ada komitmen yang sangat dahsyat. Itu kita kena lihatlah kepada sumpahan iblis itu. Mana mereka ini berazam sungguh-sungguh untuk misi dia nak menyesatkan manusia. Nak menyesatkan kita ni sebagai umat Nabi Adam. Maka hari ini kita melihat mereka berjaya. Sebahagian besar manusia tidak beriman. Mereka kufur kepada Allah. Maka mereka inilah yang menjadi hizbus syaitan. Mereka lah yang menjadi ahli kepada parti syaitan. Ahli kepada kumpulan syaitan. Nanti disebut hizbu. Mereka berjaya. Jadi sebahagian besar manusia, kalau kita melihat perangkaan lah hari ini secara kasar lah, kita katakanlah bahawa kita ada 7 bilion manusia. Umat Islam mungkin hampir belum mencapai 2 bilion. Jadi berapa peratus? Maknanya peratus orang Islam jauh lebih kecil daripada yang kafir. Itu jelas. Sama juga Al-Quran menyebut bahawa di kalangan jin pun serupa. Jin-jin yang beriman sedikit nak dibandingkan dengan jin-jin yang kafir yang menjadi syaitan. Lebih ramai lagi. Jadi ingat, tentera syaitan tu ramai.
Apatah lagi jika dinisbahkan jumlah manusia ini dibandingkan dengan jumlah jin, jin jauh lebih ramai daripada manusia. Dan dibanding pula nisbah dengan malaikat, malaikat jauh lebih banyak lagi daripada jin dan manusia. Jadi kita ni di antara makhluk yang jumlah kuantitinya kecil. Jadi kita ingat, sebab itulah mungkin syaitan itu bila dia datang attack kita, dia tak sendirian. Ya? Dia nak attack kita seorang, tapi dia akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Kemungkinan itu ada kerana berdasar nisbah jumlah tadi. Okay. Jadi di sini kita kena faham baik-baik bahawa syaitan itu makhluk yang ada mission. Ingat balik, misi dia adalah untuk menyesatkan manusia. Yang ini kita kena sedar. Jadi sebab itu Allah mengingatkan kita bahawa syaitan itu musuh kamu. Kerana dia akan menyesatkan kamu, dengan kesesatan itulah akhirnya kamu akan bersama mereka besok di hari akhirat di dalam neraka. Misi mereka jelas dan kita pun dah dimaklumkan. Itulah misi syaitan dalam memerangi manusia. Jadi kita jangan lalai selepas kita dah tahu, dah kenal ni. Jangan lalai, jangan bagi kesempatan kepada musuh besar kita ni untuk mempengaruhi kita dan mengalahkan kita. Jadi kita mesti kuat menghadapi musuh kita ini. Syaitan, yang keduanya, kekuatan syaitan itu, mereka ini mempunyai strategi yang sangat dahsyat. Yang sangat halus, tipu dayanya sangat halus. Kadang-kadang kita tak tersedar yang kita dah terperangkap di dalam tipu daya syaitan. Di dalam talbis iblis. Itu semalam saya sebut. Yang terpedaya ni bukan sekadar kita orang awam. Tak kira siapa. Syaitan akan tetap berusaha memperdaya mereka. Cuma ada golongan yang selamat. Ada golongan yang diselamatkan Allah. Nanti kita akan melihat siapa golongan ini. Itu takdir yang Allah sudah takdirkan bahawa syaitan itu Allah ciptakan dengan keupayaan-keupayaan dia, dengan tujuan-tujuan tertentu yang Allah lebih mengetahui. Cuma kita, sekadar yang kita mampu berfikir, kita boleh berfikir. Kenapa? Kenapa Allah jadikan iblis dan syaitan dari golongan jin tadi? Kenapa diturunkan mereka ke bumi? Kita berhak boleh berfikir. Mesti ada sebab. Jadi kalau kita nak melihat asbabnya, sangat sederhana, sangat mudah. Cuma kita kena balik kepada apa yang Quran sebut di dalam banyak surah. Salah satunya di dalam surah Al-Mulk, surah kerajaan Allah. Ayat 2 di mana Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tadi, dia yang memiliki kerajaan tadi, dialah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia dapat menguji di kalangan kamu, wahai manusia ini, siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Berbalik ke situ. Bila berbalik ke ayat 2 surah Al-Mulk ataupun surah 67 tadi, baru kita akan dapat faham kenapa Allah datangkan iblis dan syaitan-syaitan dari kalangan jin tadi turun ke bumi, hidup bersama manusia, kerana mereka ini menjadi alat untuk Allah menguji kita. Nampak? Dengan jelas kita dah nampak faham dah di situ. Jadi sebab itu kita boleh berfikir, sebab Al-Quran ini sebenarnya mengajar kita, memerintah kita, suruh kita membaca dalam waktu sama. Quran juga menggalakkan kita berfikir. Tidak jadi masalah selama mana kita berfikir berlandaskan wahyu. Jangan kita berfikir semata-mata berdasar logik akal. Itu kita boleh sesat. Tetapi insya-Allah selama kita berdasarkan pemikiran kita, kita berfikir berasaskan fakta-fakta ilmu yang Allah bagi di dalam Al-Quran, insya-Allah kita akan selamat. Saya melihat di situ.
bahawa itulah, kalau kita nak menjawab persoalan tadi, kenapalah iblis dan syaitan ni ada wujud untuk menguji. Rupa-rupanya Allah nak menguji manusia. Nak menguji kita ni, nak melihat sejauh mana kita ni, siapakah di kalangan kita ni ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Jadi di situ kita lihat ya antara tujuan. Jadi janganlah kita persoalkan, sebab ada orang yang seolah-olah menyesali. Kenapalah nenek kita Adam ya melanggar perintah Allah. Kalau tidak kan kita ni hidup di syurga. Itu logik akal kita. Tetapi hakikatnya tidak begitu, kerana Allah dah mempunyai perancangan dalam takdirnya. Jadi saya melihat bahawa sebenarnya apa yang terjadi di syurga ketika Nabi Adam AS terpedaya oleh syaitan lalu melanggar larangan Allah, akhirnya menyebabkan dia diturunkan ke bumi. Semua itu hanyalah asbab kepada Allah. Kerana sebelum tu Allah dah cerita dah kepada para malaikat, sesungguhnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah di bumi. Kan dah disebut dah. Jadi di situ kita kena faham, jangan menyesali takdir kita. Kerana takdir ini Allah sudah mengatur sedemikian. Ini cara berfikir berdasar Al-Quran. Kita menerima hakikat bahawa kita memang kena ada di bumi dulu sebelum kembali kepada Allah, sebelum kita masuk ke dalam syurga yang abadi. Itu takdirnya. Jadi jangan lagi kita berfikir seolah-olah kita menyesali nasib kita. Sepatutnya kita duduk dalam syurga. Kan ramai kata-kata tu pernah kita dengar. Jadi jangan lagi kita menyebut kata-kata sedemikian, kerana kita harus akur, wajib akur dengan takdir Allah. Allah Maha tahu kenapa Allah menjadikan sedemikian. Kenapa Allah jadikan iblis dan syaitan untuk menjadi musuh kita. Ada sebab, kerana Allah nak menguji kita kuat atau tidak kuat untuk kita menjadi hamba kepada Dia. Berbalik kepada strategi syaitan. Syaitan mempunyai strategi yang sangat rapi, sangat teliti. Kalau kita tidak benar-benar berhati-hati, kalau kita tidak benar-benar berpegang teguh dengan ilmu dan panduan Allah, mudah kita diperdaya oleh syaitan. Jadi ingat, walaupun kita ingat, walaupun Allah takdirkan bahawa iblis dan syaitan akan menggoda manusia, akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, tapi kita kena ingat juga bahawa Allah menyebut Dia tidak membiarkan keadaan akan terjadi sedemikian. Sebaliknya Allah dengan sifat Rahman, kasih sayang Dia, Allah memberi manusia ini petunjuk. Itu kena ingat ya. Jadi mari kita cari dalam surah Al-Baqarah satu ayat nak jadi dalil bagaimana yang dikatakan bahawa kita cari dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَا تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kami berfirman, mana Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dari syurga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka juga tidak berduka cita. Ini ayat 38 surah Baqarah ini menjelaskan bahawa ketika Allah memerintahkan iblis dan Adam
serta istrinya turun ke bumi, menetap di bumi, maka Allah bagi pesan. Ini pesan ini sangat penting. Bukan sekadar untuk Adam dan Hawa, tapi untuk kita juga, yang ada sekarang ini. Allah mengingatkan bahawa Allah kata, setelah kamu turun semua, ingat, ketika telah datang petunjukku. Hudan. Kena ingat yang ni, perkataan dia, hudan. Telah datang petunjukku. Faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjuk aku itu, maka dia tidak akan berasa takut. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka tidak akan berasa duka cita. Ayat ini pada saya lah. Itulah dia peringatan bahawa keadilan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Walaupun dia turunkan bersama kita ni musuh besar yang akan menggoda, menyesatkan kita. Tapi Allah kata, tak ada masalah. Aku akan turunkan, selepas kamu ni aku akan datangkan petunjuk hudan. Sebab tu mari kita lihat balik. Setelah Adam dan Hawa turun ke bumi, sepanjang sejarah hinggalah ke hari ini, ke zaman kita ini, Allah mengutuskan berapa ramai Nabi dan Rasul yang membawa ayat-ayat Allah dalam bentuk kitab, suhuf. Itulah petunjuk Allah. Semua kitab-kitab Allah itu, termasuk yang ada pada kita hari ini, Al-Quran, itulah hudan. Petunjuk daripada Allah yang Allah sebut dalam ayat 38 tadi. Allah kata, ingat balik, sesiapa yang mengikut petunjuk aku, maka mereka itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa duka cita. Ini sepatutnya menjadi peringatan kepada kita. Itulah Allah kata, petunjuk. Kita hari ini ada petunjuk ni dengan kita. Al-Quran. Itulah petunjuk Allah. Tapi kita kena ikut dia. Sebab disebut tadi, faman tabi'a hudaya. Kalau kita ada kitab pun, tapi kita tak ambil petunjuk Al-Quran tadi, tak adalah makna juga. Itulah isu kita hari ini. Bila kita sebut, mungkin ramai orang yang tersentak. Kita ada Al-Quran. Kita ada kitab Allah. Tapi tak dapat petunjuk. Bila selalu disebut, orang tak suka dengar. Tetapi inilah kenyataan pahit yang kena telan kalau nak jadikan ia sebagai ubat pada diri kita. Kenapa tak dapat petunjuk? Pada saya isunya mudah. Kita baca Al-Quran, tapi tak faham apa yang Al-Quran nak sampaikan. Mana mungkin dapat petunjuk? Itu isu utama. Yang kita kena terima. Kita suka ke, tak suka ke, tersentak ke, terasa hati ke, itu isu lain. Isunya itulah hakikatnya. Kita kena sebut, waqulil haq walau kana murra. Kena cakap yang benar walaupun pahit. Kena telan. Kalau kita nak berubah menjadi umat yang mendapat hudan daripada Allah. Kalau tidak sayang. Kita ada Quran, baca Quran. Dari umur 6 tahun sampai 60 tahun. Hudan tak dapat. Ya Allah, rugi. Rugi itu sangat rugi. Jadi tolonglah kita sedar ini. Jangan kita, ini satu isu. Jangan kita terperangkap dengan syaitan. Syaitan akan membisik-bisikkan kata-kata yang akan menjadikan kita berputus asa. Apa bisikan syaitan? Yang selalu kita dengar. Kita rasa dalam diri kita. Syaitan kata apa? Alah, sudahlah, engkau dah tua dah. Too late already nak belajar Al-Quran. Dah lewat dah. Tak payahlah. Itu bisikan tu akan datang. Itu bisikan syaitan. Sebab dia tak nak kita ni dekat dengan Al-Quran. Dia tak mau kita ini kembali kepada Al-Quran. Sepatutnya kita tak kira usia. Di saat mana pun ketika mana kita tersedar, ketika mana kita disedarkan, baliklah pada Al-Quran. Mari kita belajar balik. Tak ada isu. Tak tahu, tak pandai, bukan isu. Isu sekarang, kena belajar. Sebab itulah Nabi mengingatkan, menuntut ilmu itu faridah ala kulli muslim. Fardu. Mana kewajipan fardu itu berat. Kalau kita faham. Itu kena sedar satu isunya. Bab belajar ni bukan pilihan. Mana pilihan ni sunat. Buat tak apa. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada berdosa. Itu isu lain.
Tapi bila disebut fardu, suatu yang wajib. Mana kalau kita tak nak belajar, tanyalah diri hukum dia. Jadi itu isu yang membelenggu umat Islam ini. Syaitan duk membisik-bisikkan. Tak payahlah belajar, duduklah relax, tengok TV lagi bagus, nonton drama lagi bagus. Ini bisikan-bisikan syaitan. Termasuk bisikan syaitan manusia. Paparkan iklan, ajak orang, hiburan saja dalam hidup ini. Hiburan main. Semua itu bisikan-bisikan syaitan minal jin wal ins. Orang yang menyesatkan hidup kita, manusia berapa ramai? Syaitan lah tu. Syaitan dari kalangan manusia. Jadi tu bila belajar bab syaitan ni, isu dia terus kita boleh nampak. Sebab tu saya bawakan isu-isu semasa tu supaya tuan-tuan perempuan nampak dengan jelas. Bila kita belajar bab syaitan ini. Itu syaitan yang tak nampak satu hal. Ni syaitan yang nampak. Yang memprovoke kita, membisik-bisik kita supaya kita lalai dalam hidup, habis masa dengan aktiviti-aktiviti yang tak ada manfaat, yang tak ada menjanjikan masa depan kita nanti. Hidup kita kan penuh orang suka pada hiburan, suka kepada permainan. Dari dulu sampai sekarang orang suka main. Malah permainan, hiburan hari ini kita melihat merupakan satu industri yang kaya raya. Orang sanggup berbelanja untuk hiburan, untuk permainan. Nak bayar yuran pengajian, orang rasa mahal. Beli tiket bola beratus berpuluh, tak ada isu. Jadi ini yang kita kena fikir bila belajar bab syaitan tadi. Ingat balik bahawa Allah menurunkan kita ni, Allah dengan rahmat kasih sayang dia. Ingat balik di mana ayat kasih sayang Allah dia mengajar Quran dalam surah Ar-Rahman, surah 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kerana Allah tu bersifat Maha Pemurah, dia mengajar kita Al-Quran. Jangan lupa tu. Sebab tu bila kita lupa tu makna kita tak terimalah hakikat sifat Allah yang Rahman tu. Sedangkan kita tak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tak mengulang-ulang kata-kata sifat Rahman Allah. Tapi kita tidak menghayati dia. Jadi ingat balik ketika Allah turunkan Nabi Adam, isterinya Hawa dan juga Iblis bersama-sama ke bumi. Allah ingatkan ayat tadi yang saya baca, 38, Baqarah 38 tadi. Allah kata, saya ingat sesiapa yang mengikut petunjukku, yang mana petunjukku aku akan turun dari masa ke semasa. Lihat janji Allah. Kan benar? Sepanjang zaman Allah menurunkan kitab. Kitab yang dirosakkan oleh kaum-kaum terdahulu, Allah gantikan. Inilah kita dapat kitab terakhir, Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah jaga, janji jaga Allah tu ada dalam surah Hijr ayat 9. Allah kata kami akan jaga ni Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini selamat sampai ke zaman kita ni, 1440 ni, masih lagi tulen. Kerana Allah jaga. Manusia tak dapat merosakkannya. Itulah kerana sayangnya Allah pada kita. Walaupun kita duduk umat yang dah beribu tahun sesudah Nabi SAW meninggalkan kita, tapi kita Quran masih ada. Sayanglah kalau kita tidak mendapat hudan daripada Al-Quran tadi. Jadi ingat, syaitan akan membisik-bisikkan. Bila saya bercakap sedemikian, syaitan akan datang membisik-bisikkan. Alah, tak perlulah nak belajar mendalam Quran ni, cukuplah. Setakat ni kau pun duduk baca dah, bukan tak baca. Tak faham, tak apalah. Itu bisikan-bisikan tu akan datang. Cuma kita tidak menyadari bahawa itu bisikan-bisikan syaitan. Kita rasa hati kita berkata sedemikian. Sebenarnya bisikan-bisikan syaitan nak menghalang kita. Kita ni baca Quran dah baca dah bagus dah. Khatam berkali-kali dah. Tak ada isu. Jadi di situlah poin syaitan akan gunakan. Cukuplah tu, dia kata. Dia membisikkan dengan sangat halus. Kamu tu kan dah bagus. Baca Quran dah cantik. Syaitan tu pandai. Ni muji-muji kita pun seronok.
Dalam seronok itu akhirnya kita terlupa. Sebenarnya kita kena dapat petunjuk dari Quran. Bukan sekadar membaca ada Al-Quran saja. Tapi kita kena ambil petunjuk. Kerana itulah dipanggil isi penting pesan Allah tu dalam petunjuk tadi. Sebab petunjuk itulah yang akan membimbing kita. Yang mengaturkan ad-din, cara hidup kita ni, petunjuk tadi. Jadi ketika mana kita tak dapat petunjuk Al-Quran, Masya Allah rugi. Syaitan berjaya. Lihat tipu daya. Tablis iblis. Tipu daya iblis itu Masya Allah. Jadi kita kena, itu sebab kita kena belajar ni. Kena mengenal yang mana tipu daya iblis. Yang mana bisikan tu, kita selalu kata, ini bisikan hatiku. Tidak. Bisikan tu datang daripada bisikan yang tak elok, yang menghalang kita nak memahami mudah. Itu sebab kita kena faham di sini. Saya sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Nak kenal bisikan tu iblis ke tidak, mudah aja. Bila kita nak buat yang baik, terbetik dalam hati nak buat yang baik. Ataupun kita mendengar nasihat-nasihat tentang kebaikan. Tiba-tiba ada yang menghalang. Itu bisikan iblis. Saya ajak tuan-tuan, mari kita belajar Al-Quran. Tadabbur supaya kita faham isi konten Quran. Syaitan akan membisikkan. Tak payah dah. Kamu pun dah pandai dah. Dulu kan belajar juga. Bukan tak mengaji. Ngaji sekolah agama. Kan? Cukup dah tu. Kan ada bisikan-bisikan sedemikian. Itulah bisikan iblis syaitan. Tapi kita tak sedar. Akhirnya kita dilalaikan. Dia akan menyebutkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dia akan cepat-cepat mengalih perhatian kita. Bila sebut Quran, dia akan bawa benda lain dalam kepala kita, dalam fikiran kita, supaya kita mengalih perhatian daripada Al-Quran. Sebab itu Allah mengingatkan kita ketika kita tersedar. Sebab itu kita kena cepat sedar. Sedar tu, cepat-cepat berta'awuz pada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berlindung diri pada Allah. Allah akan jaga kita. Allah akan putuskan bisikan-bisikan jahat itu. Kita ni semua kita mengalami bisikan itu. Tak ada siapa yang tak dibisik. Baik ustaz ke atau alim ke siapa pun. Akan tetap syaitan datang membisik. Cuma kita kena tahu cara putuskan. Itulah nak lawan dengan musuh kita ni. Tinggalkan dia. Jangan layan bisikan-bisikan itu. Contoh kita ni pagi ni. Ada niat kita dah nak belajar Al-Quran, nak dengar video pengajian tadabbur kita ni. Tiba-tiba dia datang bisikan. Ada benda lain kononnya yang lebih penting nak kena buat. Kalau kita layan, akhirnya tinggallah. Itulah cara syaitan membisikkan. Strateginya sangat halus. Sebab tu kita kena kenal pasti strategi syaitan ini. Barulah kita boleh melawan dia. Kalau tidak, kita akan sentiasa jadi mangsa kepada tipu daya syaitan. Dan hari ini saya nak berkongsi sedikit. Bila kita bercerita tentang Adam dan Iblis. Ini hasil kita berfikir daripada ayat-ayat ini. Ini kita jumpa. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita ke papan putih. Saya akan cerita perbezaan antara Adam dan Iblis. Okey, mari kita lihat. Saya dah ceritakan dah. Iblis ni makhluk jin yang dah sedia ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi ketika terciptanya Nabi Adam, di situlah saatnya kita melihat bahawa iblis ni tak dapat menerima kenyataan bahawa Allah mencipta Adam, kemudian Allah suruh pula perintah orang lain sujud kepada Adam. Itu puncanya iblis tak bersetuju.
Maka dengan tak bersetuju itu, iblis ni aba wastakbar. Dia enggan menurut perintah Allah. Kemudian dia menjadi sombong, angkuh. Nampak? Jadi ciri-ciri iblis tadi kita kena lihat. Bila dia enggan, sombong, angkuh, akhirnya dia kufur. Ini yang Quran sebutlah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu. Dalam ayat 34. Baqarah 34. Kita melihat Adam. Sejarah dia. Setelah iblis menderhaka kepada Allah, Allah hukum dia kufur, dia marah kepada Adam. Dengan marah sangatlah kepada Adam tadi. Jadi di sini makna iblis dengan Adam ni kita kena lihat marah, benci, maka dia memusuhi. Inilah sebabnya yang Allah selalu mengingat bahawa syaitan adalah musuh, kerana dia marah, dia benci kepada Adam ini, maka kita ni musuh dia lah. Jadi musuh ni tak ada lain kerja nak akan merosakkan kita. Itu yang diingatkan ni. Kita kena ingat bahawa iblis dan sekutu syaitan tadi, kerana iblis tadi marah, benci, memusuhi syaitan. Jadi akhir kita ambil jalan ringkas. Akhirnya iblis menipu daya Nabi Adam AS dan isterinya hingga mereka ini melanggar larangan Allah. Allah kata, la taqraba. Jangan kamu mendekati pohon ini. Tapi iblis berbagai-bagai strategik. Akhirnya berjaya memperdaya Nabi Adam dan isterinya Hawa makan buah larangan. Dan itu menjadi asbab bahawa Nabi Adam tadi akan diturunkan ke bumi. Ingat tadi? Saya nak sharekan di sini bahawa saya nak tunjuk perbezaan dua makhluk tadi. Nabi Adam, kerana pujukan iblis, Nabi Adam pun lakukan kesalahan. Ini fakta lah. Salahnya kenapa? Langgar perintah Allah. Langgar perintah Allah itu kesalahan. Langgar larangan. Jangan pergi kat pokok tu. Syaitan pujuk. Maka Adam pun pergi. Dia melanggar larangan Allah. Ingat balik satu hal. Adam ni dia buat salah. Ingat, Adam buat salah. Tapi Allah membimbing Adam kembali balik kepada Allah. Kembali balik kepada keampunan Allah. Maka Adam bertaubat. Ini satu yang istimewa ni kena lihat ni. Buat salah, taubat. Yang ini iblis tak ada. Iblis tadi enggan dengan Allah. Sombong, angkuh. Dan jadilah dia iblis. Jadi iblis tu maknanya apa? Ingat balik. Iblis adalah putus asa. Makna iblis tu, putus asa. Jadi iblis ni dia buat salah. Tapi dia berputus asa kepada Allah. Dia tak mau bertaubat. Sampailah sekarang dan sampailah hari kiamat. Iblis tak nak bertaubat. Dia nak tunjuk angkuh dia. Sehingga dia sanggup di hari besok nak duduk dalam neraka. Itulah dua sifat yang kita kena faham. Kerana inilah yang akan menentukan kita ni. Sikap kita juga. Ingat balik. Maknanya Adam ni, sifat Adam, sifat kita, anak cucu Adam ni, tetap akan buat salah. Dalam keadaan sedar, dan ramai yang kita ni buat salah, dalam keadaan kita tak sedar. Jadi isunya pada Allah, bukan soal buat salah. Buat salah tak jadi hal. Allah kata, kembali pada aku. Bertaubat kepada aku. Maka, beza dia ingat balik tadi.
Adam buat salah tapi Adam bertaubat, maka segala kesalahannya Allah ampun. Kita pun sama. Jadi sebab itu, ingat baik-baik, syaitan selalu akan memperdaya kita supaya kita berputus asa daripada rahmat Allah. Bila buat salah, syaitan akan membisik-bisikkan, habislah kau. Dahlah, alang-alang kau dah buat salah, buat lagi, buat lagi. Ini bisikan-bisikan jahat iblis dan syaitan tadi, kerana mereka nak jadi macam dia supaya kita ni berputus asa. Ini pelajaran penting kita kena belajar dari kisah Adam dan iblis. Adam buat salah, tapi tak ada isu sebab taubat. Yang ini iblis tak nak ni, iblis tak akan buat taubat ni. Kenapa? Kenapa iblis tak nak bertaubat kepada Allah? Sombong ni, angkuh ni, yang ni. Sifat sombong angkuh ini menjadikan iblis tak nak kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran penting pagi ini, itulah saya nak highlightkan, kita jangan ikut iblis. Iblis buat salah dengan Allah, lawan Allah. Tapi dia terus kekal di dalam penderhakaan itu. Dia kekal di dalam kekufuran itu. Maka itu sebab disebut iblis. Makhluk yang berputus asa daripada rahmat Allah. Tapi kita, manusia, buat salah. Tak ada orang yang tak buat salah. Tetapi isunya bukan itu, kerana Allah tu maha pemurah, maha penyayang. Dan Allah itu ghafurun rahimun, maha pengampun, maha penyayang. Allah nak kita selalu balik kepada dia, bertaubat kepada dia. Ini pesan yang penting dalam kuliah pagi ini. Kita kena sentiasa sedar bahawa kita ni tak ada isu buat salah. Tapi janganlah sengaja buat salah. Bermakna kesalahan, kesilapan yang kadang-kadang kita tak sedar. Bila dah sedar tu dah buat, dah baru sedar, Allah aku buat salah. Tak ada masalah. Cepat-cepat kembali pada Allah. Astaghfirullahalazim. Semudah itu Allah memberi kita keampunan. Sebab Allah nak kita balik pada dia. Itu makna balik itu, itulah makna tabayatubu. Bertaubat itu maknanya adalah kembali, balik kepada Allah. Buat salah, sesat jalan, balik ke pangkal jalan, balik kepada Allah. Itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan membezakan sikap manusia ini dengan iblis syaitan. Kadar itu, insya-Allah besok, jika diizinkan Allah, kita akan bertemu lagi. Saya akan mengupas lebih menarik lagi, sebab isu syaitan ini sebenarnya isu yang menarik. Sebab selama ini kita jarang mengupas isu ini menurut pendekatan-pendekatan yang tertentu. Sebab kita kena melihat menyeluruh. Sebab Allah nak cerita, ni musuh kita, jangan main-main. Kita kena belajar ilmu medan perang. Macam mana nak berperang dengan syaitan, musuh kita. Bagaimana nak mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh kita. Kita kena ada ilmu. Ilmu medan perang dipanggil. Kalau dalam tentera dia kata ilmu medan perang. Kena ada strategi nak menghadapi musuh. Jadi sekadar itu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya mengundur diri, teringat saya lupa nak mencatatkan ayat-ayat yang kita kuliah hari ini ya. Lima puluh lima, 1, 2, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. 2, 3, 4, ini sejarah iblis. Kemudian
36, 60. 672 surah Al-Mulk, yang mana Allah menyebut bahawa Allah mencipta kematian dan hidup untuk menguji kita. 238. Ada 6 nota kuliah yang tuan-tuan perempuan perlu semak ketika mana tuan-tuan perempuan mengulangi kuliah kita ini. Ya, sekadar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.